Bertanya mengenai peristiwa di Lahad Datu. Ya. Adakah tentera kita sedang berjihad di sana? Apakah kematian tentera ataupun Satu-satu. Ya. Yang pertama, yang tentera kita sedang berjihad di sana. Tentera atau polis itu sama tugasnya. Di dalam zaman Rasulullah SAW, di dalam zaman sahabat, dia ada tentera atau syurtah. Syurtah tu tentera tu syurtah, polis tu tentera tu polis. Tetapi kemudian polis untuk jaga keamanan dalam jenayah dan sebagainya, tentera untuk menjaga keamanan di dalam dan serangan daripada luar. Jadi untuk memudahkan kerja ditaruh dua, satu tentera dan satu polis. Di dalam istilah Islam, dua-dua kewajipannya sama. Cuma satu dihadkan dalam negeri untuk maksiat dan sebagainya, jenayah, dan satu lagi lebih luas. Okey. Kalau ditanya apakah negeri kita negeri Islam? Ya. Siapa mengatakan negeri ini bukan negeri Islam, kena belajar dia. Saya paling kurang saya tanyakan kepada 3 masyayikh. Bila saya sampai di Saudi musim haji, saya dapat berjumpa Husain Abbad yang anaknya sekarang Syekh Abdul Razak yang sedang mengambil alih bapaknya. Saya sampai jumpa dia dengan 3 orang sahabat, satu Hatta dan satu saudara Maliki. Bila saya ulur tangan, rupanya dia dah tak nampak, matanya buta. Ulur tangan dia tak sambut. Tetapi bila bersuara, maka dia angkat tangannya, saya pun berjabat tangan dan saya cium dahinya. Dia tanya, kau siapa? Saya sebut nama saya Rasul Dahri daripada Singapura, tapi saya duduk di Malaysia. Saya cakap saya dari Singapura tapi duduk di Malaysia. Alhamdulillah, tinggalkan negeri kafir, duduk negeri Islam. Dia cakap Malaysia negeri Islam, Singapura negeri kafir, suruh saya hijrah. Dia katakan negeri Islam. Saya tanya, apakah Malaysia negeri Islam? Naam. Kemudian saya berbual-bual, disuruh saya datang ke rumahnya untuk ambil buku. Tapi saya keluar waktu subuh, dia boleh sampai ke rumahnya, saya diizinkan datang ke rumahnya dalam pukul 10. Sebab pagi itu Bukit ada urusan. Jadi saya tak dapat jumpa dia kali kedua, kerana saya terus balik terpaksa ke airport pada lepas sembahyang subuh, tak sempat. Syekh Rabi' Al-Madkhali, antum boleh pergi ke Mekah dan tanya kepadanya, apakah Malaysia negeri Islam? Dia katakan negeri Islam. Siapa mengkafirkan negeri Malaysia bermakna dia kafir, sebab negeri Malaysia pemimpinnya Islam. Tanda-tanda keislaman sebagaimana dikehendaki oleh hadis sudah cukup di Malaysia. Syarat-syarat sebagai negeri Islam sudah cukup untuk Malaysia. Kalau ditanyakan, saya dah kuliahkan beberapa kali. Kalau nak diulang, tak ada masalah. Begitu juga guru saya, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Apabila terjadi pemberontakan ataupun saurah, revolusi di Iran, pada masa itu sempat saya bertanya kepadanya musim haji, apakah boleh berlaku di negeri Islam? Tidak boleh. Saya tanya bagaimana dia berlaku di Malaysia? Malaysia negeri Islam, tidak boleh buat saurah, tidak boleh. Jadi 3 syekh ni mengatakan bahawa Malaysia negeri Islam. Tanya dan pergi ke sana. Okey, kalau negara itu negara Islam, tentulah pemimpinnya Islam. 3 perkara dalam hadis Muslim perlu dijaga. Kullu muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Nyawa tidak boleh bunuh, perlu pelihara. Harta tidak boleh dirampas, perlu dijaga. Kehormatan negara, kehormatan termasuk negara, perlu dijaga. Jadi siapakah yang wajib menjaga negeri ini? Pemerintah. Makanya orang yang mempertahankan 3 negara ni, tiga bentuk ni, nyawa, harta dan kehormatan, yang boleh menjaganya bukan individu. Yang boleh menjaganya bukan jamaah, tapi yang boleh menjaganya adalah pemerintah. Kalau jamaah dimaksudkan di sini adalah pemerintah. Sebab dalam hadis riwayat Ad-Darimi, la islama illa bi jamaah, la jama'ata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah. Hadis Ad-Darimi, hadis sahih. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, pemerintah, daulah. Tidak ada daulah kecuali ta'ah. Bermakna kita kena taat kepada daulah. Okey. Siapakah yang boleh menyeru untuk berjihad? Pemerintah. Kalau ada individu buat kelompok, itu tidak boleh, haram. Bila pemerintah mengatakan
pergi ke medan perang, maka matinya mati syahid. Syahidnya bukan syahid akhirat, dunia akhirat. Dalilnya apa? La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Ya, kalau tak salah saya, nanti saya lihat ayatnya dalam surah apa. Tapi ini ayatnya. Jangan kamu sangka dan jangan kamu kira bahawa orang yang mati berperang fi sabilillah dengan senjata itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup. Di sisi Allah dapat rezeki. Bermakna dia mati tetapi sebenarnya hidup di sisi Allah dapat rezeki. Tapi rezekinya sesuai dengan alamnya, bukan alam seperti kita. Maka orang-orang yang mati berjuang fi sabilillah, yang dengan senjata, maka kita katakan syahid. Kita tak boleh katakan pejuang kita. Tidak. Kita katakan syahid kita. Di dalam hadis Bukhari, tidak boleh kita menamakan seorang itu syahid kecuali mati dalam perang. Perang fi sabilillah. Dan orang tu orang Islam. Kalau yang mati di Lahad Datu tu orang Islam, matinya mati syahid. Kalau ikut hukum, dia tidak boleh dikapankan. Dia tidak boleh dibawa ke Malaysia ni, ke Kuala Lumpur. Dia ditanam di Lahad Datu. Dan tidak dikapankan. Sedikit pun darahnya tak boleh dibersihkan. Sebab akan dibangkitkan darahnya berbau misk dan jadi bukti besok. Dan kalau diminta dalil-dalilnya, terlalu banyak dalil-dalil yang mengatakan mereka itu mati syahid. Kalau tidak, kalau tak mati syahid, bila kita nak dapat mati syahid? Apakah hukum mati syahid itu mansuh? Tidak masuk dalam Al-Quran. Apakah hukum mati syahid itu masuk? Tidak masuk dalam hadis. Dan hadis-hadisnya banyak. Kalau diminta, insya-Allah. Jadi mereka layak dan berhak dikatakan syahid syuhada. Adapun istilah yang digunakan oleh Utsaimin, boleh katakan insya-Allah. Itu pendapat dia, tidak ada hadis mengatakan kepada orang mati syahid fi sabilillah dengan senjata, insya-Allah tidak. Saya tidak mengkritik Utsaimin, tetapi Utsaimin mengatakan katakan insya-Allah. Itu pendapat dia saja. Tetapi apakah dalam hadis orang yang mati berjuang, bawa senjata, ditembak mati kerana mempertahankan tiga? Pertama, nyawa orang Islam yang akan dibunuh oleh musuh yang akan datang ni. Kedua, harta. Ketiga, kehormatan negara. Jadi orang yang pertahankan ni, sebagaimana hadis Muslim, matinya mati syahid. Syahid apa? Saya yakinnya dia syahid dunia dan akhirat. Maka orang-orang seperti itu, subhanallah, kalau kita isytiharkan orang yang mati, sama ada askar atau polis di mana di Lahad Datu, mati-mati syahid akbar, antum semua nak bangun nak mati syahid. Kalau semua orang Malaysia ada semangat seperti itu, kaum-kaum kufar atau musuh tak akan masuk ke negeri kita. Semua nak mati syahid. Betul kan? Sebab mati syahid adalah mati yang paling mulia. Di antara mati yang paling mulia, paling tinggi sekali adalah mati syahid. Begitu juga orang yang menjaga perbatasan di antara negeri luar negeri kita, antara negeri musuh negeri kita, yang jaga tu pahalanya besar. Kalau mati syahid, jaga saja mati syahid. Bagaimana kalau perang? Allahu Akbar. Jadi saya bukan memberi fatwa, tapi saya beri hujah. Matinya mati syahid. Dan syahidnya syahid apa? Syahid akbar. Pendapat yang lain, Allahu a'lam. Ada mengatakan pendapat saya tak tahulah daripada mana. Dia mengatakan tidak, syahid ni syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, entah kena langgar, itu syahid akhirat. Isteri kita melahirkan anak, syahid akhirat. Entah sakit perut, mati, syahid akhirat. Subhanallah. Apakah sama? Tidak sama, jauh beza. Mereka meninggalkan anak isteri, mereka luka, ketakutan. Dan begitu juga, katanya nak mati syahid, mesti pakai apa? Pakai serban. Mesti bawa apa? Bawa tasbih. Mesti bawa apa? Bawa tangkal. Itu bukan mati syahid, itu namanya mati konyol. Mati apa namanya? Mati kata namanya. Bukan itu syarat-syaratnya. Syaratnya orang Islam disuruh oleh pemerintah. Jadi orang-orang kafir yang mati di medan perang di Lahad Datu ni, kalau orang kafir tak mati syahid. Dia tak boleh mati syahid sebab dia orang kafir. Jadi diserahkan kepada keluarganya. Tetapi orang yang mati syahid, dia ditanam, dikebumikan sebagaimana syahid-syahid di zaman Rasulullah SAW, dia ditanam dengan bajunya. Tidak boleh dikapankan, dimandikan, dan tidak boleh dibersihkan walaupun sedikit daripada darahnya. Ditanam dengan darahnya. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Yang kedua, apa dia soalannya? Tapi Ustaz dah jawab kan? Ya, teruskan. Dah jawab, senang. Ringkaskan saja terus. Inilah satu. Iya. Dalil berkaitan gelaran As-Syahid ni, dipangkan nama.
kita tidak galakkan dipanggil nama syahid. Dan saya nak komen, walaupun banyak yang tak setuju. Tak setuju lah, itu urusan dia. Tapi urusan saya nak selesaikan dulu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan saya dengan masyarakat, urusan saya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam istilah yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin, Asy-Syahid Hasan Al-Banna itu salah. Asy-Syahid Hasan Al-Banna, tanya kepada ulama-ulama salaf. Bin Baz sendiri ditanya, apakah, lihat ya, apakah Ikhwanul Muslimin ini dan Jamaah Tabligh termasuk 72 yang ke neraka? Saya menulis satu buku Ikhwanul Muslimin dan Muflisin. Saya menulis satu buku Ikhwanul Muslimin dan Muflisin. Dalam buku itu saya bawa fatwanya Bin Baz dengan nombor fatwanya sekali dari Darul Iftah. Bila ditanyakan kepada beliau, ya Syekh, apakah Ikhwanul Muslimin dan Ikhwanul Muflisin, saya katakan ya, Ustaz, dan Jamaah Tabligh, apakah termasuk 72 ke neraka? Kata Bin Baz, iya, mereka termasuk 72 yang ke neraka. Kerana Nabi mengatakan umatku. Sataftarik ummati, akan pecah umatku ila 73 firqah, kepada 73 pecahan. Kulluha finnar ilal jamaah. Semua yang berpecah itu adalah ke neraka kecuali jamaah. Okey, kenapa saya tak katakan bahawa Ikhwanul Muslimin termasuk jamaah? Saya bacakan hadis Ad-Darimi tadi. La islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bi imarah, la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali ditaati. Dan yang menentang pemimpin pada masa itu, pemimpin adalah pemimpin Islam. Tak kiralah apa pemikirannya, tetapi dia adalah orang Islam. Apa hukum menentang pemimpin Islam? Kena jawab antum, jangan tak jawab. Apa hukumnya? Khawarij. Hukumnya Khawarij. Apakah Khawarij layak diberi Asy-Syahid? Kalau pada lahirnya seperti itu. Okey, siapa pengasas Ikhwanul Muslimin? Di antaranya Hasan Al-Banna. Pengasasnya mengajak menentang pemimpin. Apakah dikatakan syuhada? Maka kita pakai hadis Bukhari, tidak boleh dipanggil syuhada kecuali orang yang mati di medan perang. Fi sabilillah. Fi sabilillah kerana tiga. Fi sabilillah kerana tiga. Apa dia? Kerana nyawa. Kedua, kerana agama. Kerana agama. Agama Allah. Ketiga, kerana negeri. Negeri Islam. Negeri Allah. Negeri Islam. Kalau tiga ini dia berjuang mempertahankannya, dia mati syahid. Tapi Hasan Al-Banna dibunuh bukan dalam medan perang. Dibunuh semasa dia di jalan raya. Kemudian dia mati. Semasa dia kena tembak, satu pun Ikhwanul Muslimin tak datang melawat. Saya baca bukunya. Semua ketakutan. Semasa dia kena tembak, diterbiar di hospital, doktor pun takut nak rawat. Orang-orang yang begitu banyak pengikutnya pun takut nak dekat. Tengok, apakah ini jihad? Akhirnya dia mati. Bila mati dah kemudian baru penulis mengatakan Syahid Hasan Al-Banna. Dalilnya minta. Wallahi billahi tallahi tiada dalil mengatakan orang yang mati seperti itu dipanggil syuhada. Tetapi kalau minta dalil yang mati di lahad tu, apakah syuhada? Ya. Kerana dia paling-paling mempertahankan tiga perkara. Nyawa orang Islam. Kedua, harta orang Islam. Ketiga, kehormatan. Kehormatan termasuk agama, Syekh. Mempertahankan agama Allah. Bukankah apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berjihad untuk dapat ghanimah, apakah ke syurga? Kata Rasulullah, neraka. Kemudian ditanya lagi, aku berjihad untuk dapat jadi hero, disebut-sebut syuhada lah. Kata Rasulullah, neraka. Ditanya, yang mana satu masuk syurga? Disebut li'ila'i kalimatillah, untuk mempertahankan atau menegakkan kalimah Allah. Jadi kalau mempertahankan negara kita, negara Islam, untuk mempertahankan orang Islam, yang dikatakan majoriti kita majoriti Islam, askar itu orang Islam, untuk mempertahankannya, mati-mati syahid. Mati-mati syahid. InsyaAllah, kita kalau mampu, bacalah buku-buku tentang Syahid Al-Akbar. Syahidul Akbar. Syahidul Akbar itulah dia. Ya?